Assalamualaikum, selamat datang ke Azra Green. So hari ni kita akan cakap tentang CO2. Stay tune. Okay, so kita akan belajar tentang CO2 dan juga O2, iaitu carbon dioxide dan juga oksigen. Okay, tajuk-tajuk dia seperti iaitu apa itu CO2 dan juga oksigen. Lepas tu kita akan cakap tentang barang-barang yang diperlukan untuk CO2. Selepas tu kita akan cakap tentang gas exchange dan juga surface agitation. Kenapa aku letak gas exchange ni di nombor 3, sepatutnya nombor 2. Tetapi aku nak bagi korang faham dulu barang-barang yang diperlukan untuk CO2. Nanti apabila sampai di bahagian gas exchange, senang korang nak faham dekat mana kedudukannya. Okey, lepas tu kita akan cakap tentang cara membaca CO2. Lepas tu DIY CO2, cara nak buat DIY. Dan yang terakhir sekali kita akan cakap perbezaan harga, kelebihan, kelemahan DIY CO2 dan juga pressurized CO2 ataupun compressed CO2. Okey, so macam biasa aku akan refer daripada beberapa website dan juga orang, iaitu yang pertama sekali iaitu Aqua Garden, Tropica, 2HR Aquaris. Ini adalah Dennis Wong. Selepas tu kita ada Tomba dan juga Wendy Kurniawan. Okey, kebanyakannya aku akan refer kepada Tomba dan juga 2HR lah, Dennis Wong. So, jom kita start. Okey, yang pertama sekali iaitu apa itu carbon dioxide dan juga apa itu O2, oksigen. Okey, CO2 ni diperlukan oleh pokok untuk membuat fotosintesis, untuk memberi dia makanan untuk sebagai proses makanan dia, dan juga manakala O2 pula diperlukan oleh fauna untuk terus bernafas, iaitu seperti ikan, udang, manusia dan juga haiwan memerlukan oksigen untuk terus bernafas dan terus hidup lah. Itu dari segi definisi. Okey, kebanyakan pokok boleh dikatakan memerlukan CO2. Cuma beza dia antara pokok tu perlukan dalam keadaan maksimum ataupun minimum saja, ataupun minimal kita panggil. Ada setengah pokok, kalau korang pergi ke kedai, korang kata nak pokok yang tak pakai CO2. Itu bermaksud kalau itu dia bukannya tak pakai CO2 langsung, tetapi dia pakai CO2 dalam keadaan yang minimal lah, iaitu mungkin 2 ke 3 ppm ataupun lebih sedikit. So CO2 ni dia bergantung kepada jenis pokok jugalah. Ada pokok yang memerlukan banyak dan ada pokok yang memerlukan sikit. Okey, dan CO2 ni juga kalau lebih baik lagi kita bergantung kepada lampu juga. Sebab apa? Lampu ni memainkan peranan juga untuk CO2 ni. Ada yang kalau CO2 kita terlebih tetapi lampu kita kurang, akan penyebab kepada algae. Kadang-kadang kalau lampu kuat, CO2 kurang pun akan menyebabkan algae. So dia kena seimbang lah, balance. Okay, so CO2 ni boleh digeneratekan daripada 3 lah. Kita boleh bagi kepada 3, iaitu yang pertama sekali iaitu secara natural, iaitu daripada organic compound dan juga beberapa natural yang lain yang menyebabkan dia akan riliskan CO2 sendiri. Selepas tu yang kedua secara injection, iaitu kita injekkan CO2 ke dalam kita punya aquarium. Yang ketiga iaitu dengan cara tablet ataupun reaction dan juga liquid carbon. Tapi liquid carbon ni pun tak boleh dikira sebagai CO2 sebenarnya, sebab dia dikira sebagai hanya supply carbon untuk pokok. Okay, so next kita akan pergi ke jenis-jenis barang yang diperlukan untuk CO2. Okay, so yang permulaan ni kita akan cakap tentang compressed CO2, iaitu CO2 yang dalam tong. Okey, yang pertama sekali iaitu tong CO2 tu sendiri. Okey, tong CO2 ni terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama sekali iaitu aluminium tong dan juga satu lagi adalah besi tong, tong besi. Okey, kalau korang pergi ke kedai akuarium yang Insta jual selalu tu, iaitu adalah aluminium tong. Dia berwarna silver, selalunya berwarna silver lah. Okey, kalau tong yang besi pula iaitu tong yang welding, iaitu tong welding dan juga fire extinguisher. Okey, kedua-dua ni pun boleh pakai untuk aquarium juga. Tong welding pun boleh pakai, fire extinguisher pun boleh pakai. Cuma untuk fire extinguisher pastikan cari yang CO2 lah, bukan yang jenis AB AB powder tu kan. Itu tak boleh pakai lah. Dia mesti CO2.
Selepas tu kalau untuk tong welding pula, pastikan ataupun kalau korang pakai tong oksigen ke apa-apa tong ke, pastikan yang tong itu berwarna putih. Mesti dicat berwarna putih. Sebab apa? Indikator untuk CO2 adalah tong yang berwarna putih. Kalau korang cat warna lain seperti warna hitam, hitam bermaksud tong tu adalah tong oksigen. So kalau korang pergi hantar ke refill punya tempat, nanti mereka akan confuse. Yang ini sepatutnya nak isi CO2 ke nak isi O2, oksigen. Sebab apa? Indikator dia untuk CO2 adalah warna putih dan warna hitam untuk oksigen. So jangan tertukar, pastikan korang cat warna putih. Dan tong ni kepala dia iaitu kepala dua jenis, iaitu kepala G58 dan juga W21. Okey, so kita cakap tentang regulator. Regulator ni adalah perantaraan antara tong CO2 kita dengan juga kita punya akuarium lah. So regulator ni boleh mengawal flow antara CO daripada tong ke kita punya akuarium. So berapa bukaan besar kita punya bubble tu bergantung kepada regulator kita. Dan juga regulator ni juga tugasnya untuk check pressure dalam tong kita cukup ke tak cukup lagi ataupun dah habis. So regulator ni terbahagi kepada dua kepala, iaitu yang pertama sekali macam aku cakap tadi iaitu G58 dan juga W21 ataupun W21. Kedua-dua ni sebelum korang beli regulator ni, make sure korang check dulu tong korang tu pakai G58 ataupun W21. Sebab apa? Kalau salah beli mungkin akan ada leaking. Sebab kalau tengok G58 dan juga W21 ni, kepala dia hampir sama besar. Cuma perbezaan dia punya gigi tu sahaja. Gigi dia tak sama. So kalau korang cuba masukkan gigi G58 ke W21, dia boleh masuk tapi akan menyebabkan gigi tu akan rosak dan akan leaking lah nanti. So hati-hati, so kena check balik betul-betul. Okey, regulator yang selalunya okey, kena ada solenoid lah. Okey, selalunya kalau dekat Malaysia common kita akan pakai Insta ataupun Mufan. Ataupun Chihiros pun ada juga kalau yang mahal sikit. Selalunya Mufan lah kita pakai. Okey, Mufan selalunya built-in ada solenoid. Kalau tak ada solenoid, kena beli solenoid. Okey, solenoid ni tugas dia untuk mematikan CO2 pada time tertentu. Contoh dia kita set time pukul 6 tutup dan juga pukul 8 buka. So dia ada timer, kita kena beli timer untuk set dia on off. Dia pakai elektrik yang ni solenoid. So regulator ataupun CO2 ni sepatutnya kita buka awal 2 jam daripada kita punya lampu, sepatutnya lah. Ada yang kata 3 jam, ada kata 2 jam. Sebenarnya dia bergantung kepada keseimbangan kita punya akuarium ataupun dipanggil sebagai equilibrium. Tahap equilibrium kita time bila. So dari situ baru kita tahu berapa jam kita kena buka awal kita punya CO2. So yang next iaitu bubble counter. Okey, bubble counter ni tugas dia sebagai indikator ataupun kita boleh cakap sebagai kita nak check berapa banyak kita punya bubble boleh masuk ke dalam akuarium. Selalunya kalau untuk bubble counter ni kita akan ambil normal, iaitu satu bubble sama dengan satu bubble per second bersamaan dengan 20 gallon akuarium ataupun 75 liter akuarium. So kalau akuarium korang 40 gallon, bermaksud 2 bubble per second lah. Itu adalah bubble per second untuk kita nak pastikan yang CO2 di dalam akuarium kita cukup. Tapi indikator ni pun sebenarnya tak tepat. Sebenarnya dia bergantung kepada banyak faktor yang lain juga. So tapi boleh pakai, jangan risau, boleh pakai juga. Untuk orang yang biasa, kita suggestkan pakai bubble counter dan juga nanti drop checker. So nanti dia ada cara untuk membaca dia yang lebih tepat lagi. Nanti kita akan ajar. Okey, next iaitu check bath. Okey, tugas check bath ni senang saja. Dia memastikan satu flow saja akan pergi ataupun satu direction saja. Dia tak boleh patah balik. Dia mesti pergi saja tanpa patah balik. Sebab apa? Kalau tak ada check bath, kemungkinan besar dia nak patah balik tendang ke belakang ke regulator tu sangat tinggi.
So kalau tenang balik ke belakang akan menyebabkan kita punya regulator akan rosak. So pastikan korang kena ada check valve juga ah. Okay, next kita cakap tentang diffuser dan juga reaktor. Okay, untuk tugas diffuser dan juga reaktor ni, tugas dia senang saja, iaitu yang pertama sekali dia memastikan yang kita punya CO2 terlarut di dalam akuarium kita lebih baik. Okay, tugas dia iaitu melarutkan CO2 ke dalam air ya. Itu adalah tugas dia lah. Tapi dia bergantung kepada jenis diffuser dan juga reaktor. Okey, untuk diffuser ni terbahagi kepada dua, iaitu dalam akuarium tu sendiri, iaitu diffuser biasa, dan juga ada yang jenis inline yang direct ke dalam kita punya kanister. Dan satu lagi ada jenis iaitu reaktor. Okey, reaktor 100% dia punya dissolve dia, iaitu kelarutan dia lebih boleh dikatakan 100%. Manakala untuk diffuser yang lain dan juga inline tu lebih kurang dalam 70-80%. Bergantung kepada jenis diffuser jugalah. So kalau diffuser tu mempunyai bubble yang lebih kecil dan banyak tu, mungkin kadar untuk melarutkan CO2 tu lebih baik lah. Okay, so kita akan cakap pula tentang drop checker. Okay, untuk drop checker ni dia merupakan indikator juga, sama macam bubble counter. Cuma beza dia lebih accurate berbanding dengan bubble counter. So dia selalunya kita akan letak di bahagian yang terpencil lah, yang susah nak kena CO2 untuk kita dapatkan bacaan yang betul. Tapi kalau korang letak drop checker ni di kawasan yang CO2 ataupun di kawasan ada diffuser, so dia makin cepat lah warna dia akan bertukar. So dia ada warna biru, hijau dan juga kuning. Biru bermaksud low CO2, hijau bermaksud optimize ataupun baik. Kuning pula bermaksud sudah terlebih ataupun dah terlajak. So dia bergantung kepada kita punya kedudukan juga drop checker ni. Kalau kita salah letak drop checker, memang masalah juga. So tak akan dapat bacaan yang betul. Okay, so sekarang kita akan cakap tentang gas exchange dan juga surface agitation. Okay, apa itu gas exchange? Okay, tujuan untuk gas exchange ni adalah untuk memastikan kadar larutan oksigen di dalam air mencukupi ataupun seimbang. Sebab apa? Kalau kita tak buat macam tu, kemungkinan besar untuk keracunan CO2 tu sangat tinggi ya. Sebab apa? Kita hanya injekkan CO2 tanpa memikirkan oksigen. Bila menjadi macam tu, itu yang menyebabkan kadang-kadang ikan naik ke atas, ada ikan mati dan juga ada udang mati. Itu disebabkan oleh keracunan CO2. So gas exchange ni juga diperlukan dan juga penting juga untuk kita punya akuarium. So pastikan yang gas exchange korang adalah dalam keadaan yang baik. So CO2 memerlukan gas exchange juga untuk memastikan yang kadar dia lebih baik dan optimal lah. Apabila berlakunya gas exchange, selalunya kita akan membuat pertukaran iaitu meletakkan oksigen tu ke bawah dan meriliskan CO2 ke udara. Itu adalah dari segi definisi lah untuk gas exchange. So gas exchange ni terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama sekali dia bergantung kepada surface area ataupun permukaan kita punya akuarium. Nombor dua, kita bergantung kepada surface scum, iaitu kita punya permukaan tu ada apa-apa penghalang tak, seperti minyak ke apa ke. Dan yang terakhir sekali iaitu flow air kita. So bergantung daripada ketiga-tiga ni akan menyebabkan kita punya gas exchange tu baik atau tak. Itu bergantung kepada tiga jenis inilah. Okay, so kita akan cakap yang pertama sekali iaitu surface area. Okay, so surface area kalau tengok daripada gambar ni, kedua-dua akuarium ni mempunyai volume ataupun isi padu akuarium yang sama. Cuma perbezaan dia surface area lah ataupun permukaan dia. Satu permukaan yang kecil dan manakala yang bahagian kanan pula permukaan dia lebih besar. So yang mana yang gas exchange lebih baik? So gas exchange yang lebih baik iaitu permukaan yang lebih besar lah. So lebih banyak gas exchange boleh berlaku berbanding dengan akuarium yang tinggi dan juga kecil dia punya permukaan tu. So gas exchange tak dapat berlaku dengan baik kalau akuarium permukaan yang kecil. Okay, so itu daripada segi surface area.
Okey, sekarang kita akan cakap tentang kenapa kita perlukan gas exchange ni. Okey, kalau tengok dari segi gambar ni, gambar rajah ini, so kebanyakan oksigen akan berada di kawasan atas tau. Dia akan berada di kawasan permukaan, manakala CO2 pula berada di kawasan bawah, iaitu di kawasan pertengahan dan juga di bawah soil. So apabila kita tak melakukan gas exchange, akan menyebabkan ikan akan naik ke atas dan juga bakteria anaerobik dan juga aerobik tak boleh function lah. So kita kena pastikan kedua-dua bakteria ni dalam keadaan baik supaya kita tak ada masalah algae dan juga BGA lah apalah kan. So jawapan dia, cara dia, kita kena pastikan yang gas exchange tu berlaku lah. Okey, kalau tengok di sini memang aku buat rajah ni kawasan CO2 banyak di bawah dan juga oksigen banyak di atas. So untuk memastikan kita punya oksigen tu turun ke bawah juga dan kena ke bawah juga, kita memerlukan flow yang cantik. Disebabkan itu kita memerlukan filter. Filter yang baik, pastikan yang akan daripada filter tu, daripada atas akan turun ke bawah dan naik balik ke atas. So oksigen daripada bahagian atas akan turun ke bawah, akan membawa oksigen ke bawah dan akan membawa CO2 pula naik ke atas dan dilepaskan ke udara. Okey, kenapa kita perlu lepaskan CO2 ke udara? Adakah itu akan menyebabkan satu pembaziran, betul tak? Sebenarnya betul dia membazirkan, tetapi itu adalah satu cara untuk kita nak optimalkan kita punya CO2 di dalam akuarium. Okey, bayangkan kalau kita tak lepaskan CO2 ke udara, apa akan terjadi? So dia akan jadi macam ini. So dia akan jadi CO2 tu akan sentiasa berada di dalam akuarium tanpa dapat dilepaskan, menyebabkan kadar oksigen di dalam akuarium tu akan menjadi sikit tau. So makin lama makin sikit, makin lama makin sikit, dan akan menyebabkan ada yang mati, ikan kita akan mati ke, ataupun kita punya bakteria akan mati. So kita memerlukan melepaskan gas CO2 ke udara juga. Okey, ini adalah contoh akuarium yang tak ada pelepasan ataupun tiada gas exchange lah. So kalau tengok dari segi rajah ni, rajah di bahagian kiri, kalau kita tak inject CO2 ke dalam akuarium yang seal ataupun akuarium yang tertutup yang tanpa ada gas exchange, kalau tengok low injection rate ni, dia bermaksud kita tak injectkan apa-apa CO2, tetapi disebabkan oleh CO2 daripada organic compound yang akan diriliskan, lama kelamaan dia akan sampai ke tahap yang mematikan fauna juga. Berbanding kalau kita letakkan injection, dia lagi cepat untuk mematikan kita punya fauna. So gas exchange ni sangat penting . Kalau tak ada, memang korang akan tengok nanti ikan korang akan mengalami masalah lah, dan juga bakteria pun akan mengalami masalah. So kalau ada gas exchange yang baik, korang akan tengok di graf di bahagian kanan, iaitu dia apabila kita inject saja CO2, dia sampai ke optimal level dan dia akan stable. So itu adalah gas exchange yang terbaik lah. So pastikan gas exchange yang terbaik dan juga circulation yang baik lah. Okay, so next kita akan cakap tentang gas exchange, cara nak meningkatkan gas exchange. Okay, cara untuk meningkatkan gas exchange ni terbahagi kepada beberapa lah, iaitu yang pertama sekali menggunakan lily pipe. Okay, yang ini kata Dennis Wong, dia memakai lily pipe untuk memastikan gas exchange yang lebih baik. Aku cuma ikut balik apa yang dia cakap, dan selepas tu kita akan pakai surface skimmer. Okey, tugas surface skimmer ni satu, memastikan kita punya flow kita elok. Nombor dua, memastikan permukaan air kita sentiasa bersih tanpa ada minyak. So kalau ada minyak nanti gas exchange tak dapat terjadi. Lepas tu kita ada overflow. Okey, overflow kalau pakai some filter, okey, cantik. Memang korang punya permukaan tu akan baik lah, dan juga korang punya gas exchange pun lebih baik.
Okey, kalau tengok dekat sini, X ialah tempat untuk meletakkan diffuser. Okey, kalau tengok gambar ni, X adalah tempat terbaik sekali untuk meletakkan diffuser. Kita tak boleh letak di bahagian yang dead spot lah. Kita punya CO2, kita kena pastikan di kawasan yang senang untuk kena arus air. So, dia akan melarutkan lebih baik lah kita punya CO2 dan juga oksigen. Itu adalah cara untuk meningkatkan gas exchange dan juga untuk meningkatkan tahap kelarutan CO2 di dalam kita punya akuarium. Okey, macam mana pula dengan hop ataupun hanging filter? Okey, untuk hanging filter, kata Dennis Wong, tempat yang terbaik untuk meletakkan filter adalah di sebelah kiri ataupun kanan akuarium. Dan kita punya diffuser tu iaitu bertentangan, iaitu antara di sebelah, kalau kita letak kita punya hop di sebelah kiri, kita punya diffuser di sebelah kanan. Kalau kita punya diffuser di sebelah kanan, kalau diffuser di sebelah kiri, kita punya hop di sebelah kanan. Itu kata Dennis Wong lah. So, circulation dia akan jadi lebih baik lah. Okey, kalau letak di belah belakang macam mana? Okey, kalau letak di belah belakang kita punya hop, so ada pelbagai pandangan yang mengatakan elok kita letak diffuser kita di sebelah dengan flow di mana air turun. Aku tak sure untuk yang ini, tapi korang boleh try lah. Ada pandangan yang kata ini boleh pakai. Okey, so sekarang kita akan belajar cara untuk membaca CO2 pula. Okey, untuk CO2 yang optimal ataupun yang baik di dalam akuarium, dia mestilah lebih kurang dalam 20 ke 30 ppm. So, macam mana nak baca tu nanti aku akan bagi tahu. Okey, so ada beberapa cara untuk nak pastikan kita punya CO2 di dalam akuarium dalam keadaan yang optimal. Iaitu yang pertama sekali kita pakai bubble counter, iaitu kita cek berapa bubble yang boleh masuk ke dalam kita punya akuarium. By default ataupun yang recommendation iaitu 1 bubble per second bersamaan dengan 20 gallon. Okay, so kalau akuarium korang 40 gallon, so korang perlukan 2 bubble per second lah. Dia macam tu lah. Tetapi yang ini dia tak berapa nak accurate sebab dia ada bergantung kepada beberapa faktor yang lain juga. So, yang lebih accurate dia iaitu memakai drop checker. Tetapi drop checker ni pun dia bergantung kepada kedudukan kita punya drop checker. Nanti aku akan bagi tahu. So, drop checker ni, okey, kalau tengok gambar di bawah ni adalah drop checker. So, kalau tengok warna biru bermaksud dia adalah kurang CO2. Manakala hijau pula optimal, baik. Dan juga kalau kuning bermaksud sudah over ataupun dah terlajak lah. Selalunya kalau dekat Azra kami akan pastikan hijau ataupun sedikit lime lah, bergantung kepada akuarium tu. Kalau akuarium yang ada fast algae ataupun BBA, selalunya kami akan bagi tinggikan sikit kita punya CO2. Okey, so ini adalah tempat terbaik untuk meletakkan drop checker. Kalau tengok daripada gambar rajah ni, kalau yang warna kuning tu iaitu ini adalah diffuser, dekat mana kita nak meletakkan diffuser. Lepas tu yang warna ungu atau bintang ni adalah tempat untuk meletakkan drop checker. Okey, common drop checker ni aquascaper dia akan letak di bahagian atas ni ya. Okey, so dia akan letak di bahagian atas. Kenapa? Sebab CO2 di bahagian atas lebih kurang lebih dikatakan lebih kurang untuk mendapat kelarutan. Kerana oksigen banyak duduk di atas macam kita cakap tadi di bahagian gas exchange. Tetapi kata Wendy Kurniawan pula, sepatutnya drop checker ni sepatutnya letak di bahagian bawah, di bahagian dasar. Kalau boleh sebawah yang boleh, sedekat yang boleh dengan CO2. Kerana apa? Kata Wendy Kurniawan, CO2 ni cenderung untuk bergerak ke atas iaitu ke permukaan. Berbanding dengan kalau kita meletakkan kita punya CO2 di bahagian atas, so kita akan dapat bacaan yang lebih tidak accurate berbanding dengan meletakkan di bahagian bawah. So ini adalah pandangan daripada dua jenis aquascaper. So korang boleh pakai yang mana saja. Sebab aku dekat sini aku lebih cenderung ke arah Wendy Kurniawan punya teori kerana kita meletakkan CO2 di dalam akuarium, dan akuarium CO2 tu lebih cenderung ke naik ke atas Kalau kita tengok bubble tu akan sentiasa naik ke atas.
So kadar larutan di atas tu bagi aku lebih tinggi berbanding dengan bawah. Okay, so ini adalah pendapat lah. So korang boleh pakai yang mana satu, tak kisah, dua-dua boleh pakai. Cuma pastikan yang kita punya drop checker tu berada di kawasan bertentangan dan juga di kawasan dead spot lah, kawasan yang susah nak kena CO2. Itu adalah yang terbaik. So kalau korang letak CO2 tu di drop checker tu bersamaan dengan CO2 punya diffuser, itu akan dapat bacaan yang salah lah. So ada cara lagi yang lebih baik untuk membaca CO2 dengan lebih accurate, iaitu dengan cara membandingkan table lah, table pH dan juga KH untuk mendapatkan berapa ppm. Okey, ini adalah daripada Tomba. Kalau tengok sini, ini adalah table daripada Tomba. Dia ada buat list kita dengan membandingkan pH dan juga KH untuk mendapatkan berapa ppm di dalam aquarium kita. Tapi ada bersyarat, iaitu yang syarat dia iaitu kita kena pastikan yang pH kita turun tu disebabkan hanya oleh reaksi antara CO2 dan juga air. Bukan disebabkan oleh tanin ataupun yang lain-lain yang menyebabkan kita punya pH turun. So kita kena pastikan reaction daripada air itu sahaja. Air CO2, larutan CO2 ke dalam air sahaja yang menyebabkan pH turun. Kalau yang lain tak dikira. Okey, dan juga pastikan yang ini adalah reaction daripada injection punya CO2, bukannya daripada tablet. So kalau tablet tak boleh pakai cara ini ya. Dia mesti kena pakai injection CO2 sahaja. Dan wajib mencapai tahap equilibrium. Ini kena bergantung kepada kita punya aquarium tu sendiri ya. Untuk membaca table yang tadi tu, kita memerlukan satu tahap ataupun tunggu kita punya aquarium kita dalam keadaan seimbang, iaitu dah sampai tahap seimbang ni, macam mana nak cakap sampai equilibrium. Kiranya dalam capaian yang optimal lah, bukannya awal kita start solenoid, kita inject CO2 5 minit korang test, so tak akan menjadi ya. Dia mesti ambil masa beberapa jam, ataupun kalau Wendy Kurniawan dia kata ini hanya boleh digunakan kalau untuk aquarium yang inject CO2 24 jam ataupun tak pernah tutup. Kalau untuk yang pakai solenoid, pastikan yang korang dah sampai tahap equilibrium, iaitu lebih kurang dalam yang terbaiknya lepas daripada 3 jam lah. Itu yang paling terbaik sekali untuk kita test kita punya CO2 punya level. Okay, so cara dia macam mana? Dengan cara kita membandingkan kita punya pH dan juga KH kita untuk mendapatkan nilai point ppm tu . So kita akan test air kita punya pH sebelum kita masukkan, sebelum kita inject kita punya CO2 dan selepas kita inject kita punya CO2. Kita akan test pH dan juga KH. So daripada situ kita akan bandingkan saja, iaitu contoh dia seperti yang ini. Contoh dia sebelum kita inject CO2, kita punya pH adalah 7 dan juga KH kita adalah 3. Okey, ini adalah contoh dia. Okey, contoh dia iaitu kita punya pH sebelum iaitu 7, manakala kalau kita punya KH sebelum kita inject kita punya CO2 iaitu 3. So dia akan jadi lebih kurang 9 ppm. Okey, 9 ppm bermaksud bawah daripada sepatutnya lah. So selepas kita inject kita punya CO2 ataupun dah sampai masa equilibrium, kita test lagi sekali kita punya pH dan juga KH. Dia akan nampak penurunan daripada segi pH . pH tu akan turun mungkin lebih daripada ini. Tapi ini adalah contoh. Kita katakan contoh dia turun 6.5 dan juga dia punya case masih tetap iaitu 3. So jawapan dia kita akan dapat iaitu 28.5 ppm. Okey, 28.5 ppm bermaksud kita dalam kadar yang optimal lah untuk kita punya pH dan juga KH. Kita punya CO2. So itu adalah cara bacaan untuk CO2. Okey, jangan pening, kita akan pergi ke next slide iaitu cara bacaan lagi. Okey, ini adalah contoh yang kedua. Sama juga contoh dia, bacaan yang pertama sebelum kita inject kita punya CO2 tu iaitu
7 dan kita punya bacaan KH kita iaitu 3 akan dapat 9 ppm, bawah daripada kita punya CO2 punya level optimal. So selepas equilibrium, kita katakanlah kita punya pH hanya drop sampai 6.8, manakala KH kita masih 3. So kita akan dapat 14.3. So ini adalah dalam keadaan kita punya CO2 masih low. Sepatutnya kita perlu perbesarkan kita punya perbukaan CO2. Korang tak boleh adjust pH dan juga KH. Pastikan yang korang tak adjust pH dan KH. Kalau tak, korang tak akan dapat bacaan yang betul untuk table ni lah. So cara dia macam mana? Cara dia hanyalah dengan pastikan yang korang dapatkan bacaan pH tu melalui reaksi CO2 yang terlarut di dalam air sahaja, bukan disebabkan oleh tanin ataupun yang lain. Kalau tanin dan juga yang lain tu tak dikira sebenarnya. Okey, so kalau pakai disebabkan oleh tanin, memang table ini tak boleh pakai dan korang tak akan dapat bacaan yang accurate. Okey, selain tu kalau kata Tomba pula di dalam dia punya website, ataupun tak silap aku Dennis Wong, dia mengatakan kalau untuk bacaan contoh dia sebelum ni kita punya pH iaitu 7 dan selepas kita inject kita punya CO2 bacaan kita adalah 6, itu bermaksud kita punya CO2 sudah sampai ke tahap 30 ppm. Tapi ada syarat dia, iaitu syarat dia kita punya KH iaitu daripada 1 hingga 10 sahaja. Jika lebih tak dikira. Dan untuk kelarutan CO2 ni sebenarnya dia bergantung kepada beberapa faktor juga, iaitu yang pertama sekali iaitu kekerasan air, lepas tu KH iaitu karbon KH, carbon hardiness, dan juga suhu. Okey, so suhu yang lebih sejuk lebih mudah untuk CO2 kita larut lah berbanding dengan suhu yang panas, menyebabkan kita punya CO2 lebih susah untuk dilarutkan di dalam air. Itu adalah contoh bacaan untuk CO2 punya table lah. Okey, ada cara yang lebih senang lagi, tak perlukan drop checker, tak perlukan table pH ni, dan juga tak ada juga pakai bubble counter. Okey, cara dia macam mana? Okey, cara dia senang saja. Ini aku copy balik daripada Wendy Kurniawan punya YouTube. Dia mengatakan cara paling senang iaitu dengan kita melihatkan sendiri kita punya reaksi pokok tu. Okey, kalau kita tengok reaksi pokok kita baik selepas kita inject kita punya CO2, itu adalah kita punya aquarium kita dalam keadaan yang baik lah bermaksud. So cara dia macam mana? Okey, contoh dia, kalau contoh rotala, kita akan tengok batang dia akan jadi lebih besar dan gemuk. Manakala kalau kita punya CO2 kurang, dia akan jadi batang dia akan menjadi lebih kecil. Dan jarak di antara daun dan juga daun yang lain tu lebih pendek kalau CO2 cukup berbanding dengan CO2 yang tak cukup, dia punya jarak daun tu lebih jarang-jarang. Itu kalau kita cakap pasal stem plant lah. Okey, kalau kita cakap tentang pokok yang kapet pula. Okey, kalau cakap Wendy Kurniawan, dia kata kalau pokok kapet ni dia akan condong ke atas kalau dia tak cukup CO2. So kalau dia turun daun dia lebih besar-besar, itu bermaksud CO2 kita baik lah. Tetapi kalau CO2 tak baik tu, selalunya dia akan condong naik ke atas, ataupun dia punya pokok akan menjadi lebih kecil-kecil. Itu kata Wendy Kurniawan. Okey, itu cara membaca CO2 paling senang lah setakat ini. So korang tapi dia perlukan pengalaman jugalah nak tengok pokok ni. So korang kena tahu pokok apa yang korang tanam tu . Okey, next kita akan cakap tentang DIY CO2. Okey, DIY CO2 ni terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama sekali kita pakai yeast dan gula. Manakala yang kedua iaitu citric acid dan juga baking powder. Okey, kedua-dua ni boleh pakai. Aku pernah try kedua-duanya. Cuma bagi aku acid citric dan baking soda lebih baik berbanding dengan yeast dan juga gula. Okey, so jom kita start.
Okey, macam mana nak buat CO2 daripada menggunakan yeast dan juga gula ni? Okey, so korang perlukan beberapa bahan iaitu yang pertama sekali iaitu botol. Pastikan botol ni korang pakai botol yang pressurized yang boleh tahan pressure seperti botol Coca-Cola dan juga botol-botol, jangan pakai botol mineral lah. Pastikan botol tu Coca-Cola lah yang terbaik sekali. Selepas tu korang kena ada 2 botol, satu botol kecil, satu botol besar. Okey. Okey, tugas botol pertama iaitu untuk sebagai chemical reaction. Kita akan campurkan kita punya yeast dan gula di dalam tu akan mengeluarkan CO2. Manakala untuk botol kedua ni dia more on sterilize kita punya CO2 tu. Sebab apa? Apabila chemical reaction ni terjadi, dia akan meriliskan CO2 dan juga alkohol. So kita nak pastikan yang tiada alkohol yang masuk ke dalam kita punya aquarium. So kita akan sterilize dulu menggunakan air biasa. So baru akan keluar ke dalam aquarium. Okey, cara dia senang saja. Kita memerlukan 2 cup gula dan juga setengah sudu teh yeast. Kita campurkan dalam 200 ml air. Kita masukkan ke dalam kita punya botol dan kita goncangkan dan kita biarkan lebih kurang dalam 1 ke 24 jam lah. Sebaiknya 24 jam lah. Kita biarkan. Selepas tu nanti kita akan tengok dia akan riliskan CO2 dalam bentuk pressure yang tinggi. Dan selepas tu dia akan kita kena pastikan yang dia masuk ke dalam botol kedua dahulu untuk sterilize sebelum dia masuk ke dalam kita punya aquarium. So apa kelemahan untuk yeast ni iaitu dia punya pressure tak berapa nak kuat dan akan ada masalah leaking Selalunya dulu masa aku buat dia akan ada masalah leaking sebab penutup botol tu tak mampu nak tampung ataupun kita tak tutup dengan elok dan menyebabkan leaking. Seminggu sudah habis. Itu masalah dengan yeast punya CO2 lah. Tapi kalau korang tak ada leaking, mungkin boleh tahan lebih kurang dalam sebulan macam tu kot. Okay, next iaitu kita cakap tentang acid streak. Acid streak dan baking soda ni pun sama juga cara dia, iaitu ada 2 botol. Pastikan botol tu botol Coca-Cola ataupun botol yang pressure tinggi Jangan guna botol mineral. Dia ada 2 botol dan korang perlu beli satu alat untuk CO2 ni. Alat ni kalau dekat Shopee tak silap aku lebih kurang dalam 60 ke 70 ringgit. Lepas tu untuk botol pertama ni kita akan letak acid streak. Manakala botol kedua kita akan letak baking soda. Okey, so kedua-duanya air lebih kurang dalam 200 ml. Dan kita akan goncang dia sampai akan berlaku chemical reaction yang menyebabkan pressure akan naik. Dan daripada acid streak tu akan pergi ke botol yang kedua. Dan daripada botol kedua tu akan menghasilkan CO2. Dan daripada situ kita akan hantar ke aquarium lah. Untuk acid streak dan baking soda ni sebenarnya lebih baik. Dia punya pressure lebih baik berbanding dengan yeast tadi tu Cuma satu juga masalah dia iaitu kadang-kadang dia ada leaking. So kena pastikan yang tiada leaking. Pastikan korang tutup dengan rapat lah. Kalau tak lebih kurang seminggu boleh habis. Itu selalunya lah. Okay, so yang terakhir sekali kita akan cakap perbezaan kelebihan kelemahan CO2 DIY dan juga pressurized CO2. Okay, so kita cakap tentang compressed CO2 dulu iaitu tong punya CO2. Maintenance dia lebih senang dan dia boleh tahan lebih lama lah, iaitu 3 ke 2 ke 6 bulan. Tapi sebenarnya boleh lama lagi bergantung kepada kita punya penggunaan. Selepas tu harga dia permulaan nak buat tu mungkin mahal sikit, lebih kurang dalam 250 ke 600 bergantung kepada kita punya tong dan juga lain-lain lah. Berapa besar kita punya tong dan juga kita punya regulator selalunya 2 tu yang mahal. Okay, so tapi untuk long term dia jadi jatuh murah balik sebab apa? Cost refill dia cuma RM30. RM30 ataupun RM20 boleh tahan sampai 6 bulan. So kalau setahun tu kita pakai lebih kurang dalam RM40 ke RM60 saja. Dan performance dia lebih baik lah. Dan kalau korang pandai lagi, korang beli splitter, korang boleh guna untuk beberapa aquarium. Itu lebih baik. Itu adalah compressed CO2. Permulaan dia mungkin mahal tetapi untuk jangka masa yang panjang dia jatuh murah balik.
Okey, untuk DIY yeast pula, untuk maintenance dia lebih susah sebab apa, kemungkinan nak kena leak tu tinggi dan akan menyebabkan kita kena bancuh tu lebih kurang sebulan sekali. Harga dia mungkin murah, senang sebab apa, yeast senang cari dalam berapa ringgit RM1 dan gula pun dalam lebih kurang RM1. So lebih kurang bawah daripada RM10 aku rasa boleh set up satu DIY yeast punya CO2. Cuma dia masalah dia tak pressure dia tak berapa nak kuat. So korang tak boleh pakai diffuser yang mahal lah, yang mana yang lebih kecil. Mungkin korang kena buat DIY punya diffuser ataupun kena pakai diffuser yang lebih bubble dia lebih besar. So kadar larutan dia pun jadi kurang lah. Dan juga kita tak boleh nak on off pakai solenoid sebab apa, pressure dia tak berapa nak kuat. Okey, berbanding pula dengan DIY acid street tadi dan juga baking soda, yang ini kos permulaan dia pun tak berapa nak mahal, lebih kurang bawah daripada 100 tak silap aku. Masalah dia juga sama, iaitu maintenance dia sebab sebulan sekali kita kena bancuh yang baru. Tetapi kelebihan untuk acid street ni, kita boleh pakai diffuser yang mahal sikit lah sebab apa, kadar pressure dia lebih kuat. So kita boleh pakai yang lebih baik. Dan kita juga boleh pakai solenoid juga kalau dekat sini. Kita beli external solenoid yang cucuk dekat tube tu. Cuma untuk jangka masa panjang tu akan jadi jatuh mahal balik lah. Bayangkan kita nak bancuh tu susah. Lepas tu nak kena beli baking soda dan acid street tu. Baking soda mungkin senang, tapi acid street tu payah cari juga dekat sini. Kedai hardware pun ada yang tak ada. Okey, yang ketiga iaitu CO2 tablet. Yang ini aku tak recommend, tapi bolehlah kalau untuk orang yang malas sangat boleh pakai yang ini. Harga dia lebih kurang dalam 10 ke 30 ringgit. Dia senang saja pakai, just letak dalam aquarium dan biarkan dia dissolve daripada chemical reaction antara air dan juga tablet tu akan menyebabkan keluarnya CO2. Harga dia kalau untuk long term memang jatuh terlampau mahal lah sebab apa, satu biji pun dah berapa sen tak silap aku. Kalau install punya pun mahal. So aku tak berapa nak recommend, tapi boleh pakai lah kalau nak try untuk saja suka-suka. Okay, next iaitu liquid carbon. Okay, liquid carbon ni tak boleh dikira sebagai CO2, tapi boleh lah untuk kita nak supplykan supaya kita punya pokok okay. Untuk permulaan, kalau tak ada CO2, aku lebih recommend pakai liquid carbon berbanding dengan tablet. Kerana kos dia lebih jatuh murah dan dia lebih baik lah sebab dia function dia boleh mengelakkan algae juga selalunya. So better pakai liquid carbon berbanding dengan tablet. Untuk long term sama mahal. Okay. So next kita akan cakap tentang harga untuk satu kompres CO2 ataupun pressurized CO2. Okey, ini adalah average harga yang selalunya ada dekat Malaysia lah. Okey, so kita cakap tong CO2 bersaiz 2 liter lebih kurang dalam 160. Tong ni adalah tong 2 liter punya, tong biasa. Kalau korang beli fire extinguisher ataupun welding punya mungkin murah sikit. Lepas tu kita ada regulator, solenoid tambah bubble counter. Okey, kalau korang beli yang Mufan punya, selalu dia datang dengan 3-in-1 iaitu regulator, solenoid dan juga bubble counter. Harga dia lebih kurang dalam 140. Ini kalau yang Azra jual lah. Kalau kami dekat sini kami jual lebih kurang dalam 140. Selepas tu kita ada CO2 tube line. Okey. Lepas tu kita ada check bath. Check bath harga lebih kurang RM3 ke RM12 bergantung kepada brand. Lepas tu ada CO2 diffuser. Okey, CO2 diffuser ni pastikan korang cari yang lebih baik sikit lah, yang lebih mahal dan juga dia punya bubble dia lebih kecil lah. So kadar larutan tu lebih baik. Aku suggestkan pakai Neo lah. Okey, kalau Neo dekat Azra kita jual lebih kurang RM38. Lepas tu ada drop checker untuk check lebih kurang RM15. Timer analog. Okey, timer analog ni adalah optional. Kalau korang pakai solenoid, korang kena ada timer lah. Okey, so total dia lebih kurang dalam 381. Ini harga kalau dekat Azra lah. 381.
Okey, sampai di sini saja perkongsian tentang CO2. Harap ini bermanfaat. Kalau korang rasa ini tak berapa nak faham, nanti aku akan buat video yang baru tentang CO2 ni. Sebab CO2 ni dia adalah satu topik yang besar. Sepatutnya dia tak boleh dalam satu video. Tapi kali ni aku cuba ringkaskan dahulu. So nanti aku akan detailkan tentang CO2 ni, tambahan pula dekat gas exchange dan juga pembacaan CO2 tu lah. So nanti kita akan ada video yang baru. Okay, so sampai di sini saja perkongsian kita untuk kali ini. Jika anda suka video ni, anda boleh share, like, subscribe. Jumpa di episod akan datang. Kalau yang belum subscribe tu, boleh subscribe. Okay, bye bye.